Hormat Tuan Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin minta Menteri Luar Negeri menyatakan rasional dan implikasi keuangan terhadap pelantikan Dr. Ahmad Idham, Ahmad Nazri dan Datuk Seri Izlan Yusof sebagai Setiausaha Kebudayaan dan Perunding Kreatif bagi Kementerian Luar Negeri, dan sama ada dana tersebut sepatutnya diguna untuk membantu meringankan beban yang ditanggung begitu banyak keluarga Malaysia yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat saya. Saya yakin soalan beliau melewati soalan asal itu, tetapi saya jawab yang itu dahulu. Seperti yang pernah saya sebutkan dalam Dewan ini, Dr. Ahmad Idham meletakkan jawatan sebagai CEO Finas dan berkhidmat sebagai Setiausaha Kebudayaan kepada Menteri Luar menggunakan jawatan pegawai tugas-tugas khas yang sedia ada. Beliau meletak jawatan grade Jusa B dan berkhidmat sekarang separuh gaji je lah lebih kurang sebab dia grade 54. Jadi beliau buat national service. Manakala Datuk Seri Izlan saya lantik sebagai konsultan kreatif tanpa sebarang gaji. Sebenarnya pada 3 November yang lalu, Kabinet telah meluluskan suatu dasar, suatu kertas yang dipanggil Focus in Continuity, a Framework for Malaysia's Foreign Policy in a Post-Pandemic World, dengan izin, di mana kita melakarkan dasar luar Malaysia, dan dasar-dasar itu yang fundamentalnya tetap kekal, tetapi ada beberapa pendekatan dan bidang baru, dan termasuklah bidang yang kita panggil sebagai cultural diplomacy atau diplomasi kebudayaan. Dan ini sebenarnya untuk kita membantu dan memfasilitasi terutamanya dua kementerian yang memang bertugas untuk pembangunan seni budaya, iaitu KKMN dan MOTEC. Kelemahan kita ialah dari segi fasilitasi di luar negara. Kalau kita banding contohnya dengan jiran kita Indonesia, mereka lebih aktif memfasilitasi. Maksud saya, kementerian luar mereka lebih aktif memfasilitasi kegiatan seni budaya yang di bawah kementerian lain. Ada dua kementerian di Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu lagi ialah Kementerian Pariwisata dan Industri atau Ekonomi Kreatif. Lebih kurang setup kita di sini. Tetapi di kementerian luar dia, Tuan Yang di-Pertua, untuk cultural diplomacy dan public diplomacy, ia diketuai oleh seorang ketua pengarah yang levelnya TKSU kalau kita di sini. Manakala kita ini nak kata tak ada langsung sekarang, orang marah saya, tapi ia diketuai oleh seorang SUB yang kategorinya 54. Jadi kita harus menyusun semula, mengemaskan, namun tidak dengan melibatkan peruntukan yang baru, kerana perkara ini dibentangkan selepas daripada belanjawan. Namun saya dan pimpinan kanan di kementerian melihat bagaimana kita boleh menggunakan dana yang sedia ada untuk bermula secara kecil-kecilan dahulu. Terima kasih. Silakan Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya tentang suka untuk kita percaya sekiranya perunding kreatif tidak mempunyai gaji, bagaimana beliau ingin berfungsi. Tapi saya juga ingin bertanya, adakah term of reference bagi kedua-dua individu ini, termasuk kerja-kerja politik, kehadiran Ahmad Idham di Melaka bersama-sama dengan Menteri, adakah ini sebahagian daripada tugas beliau walaupun difahamkan beliau adalah PTTK. Dan soalannya juga ialah apakah wujud pertindihan ataupun pertindanan di antara fungsi mereka dan juga atase-atase kebudayaan yang ditempatkan di bawah MOTEC di
sama ada Suruhanjaya Tinggi dan juga embassy kita ya di luar. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Amat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, di pejabat menteri, mereka ni semua adalah petugas-petugas yang dilantik. Saya ada 2 orang pegawai PTD, SUSK saya, namanya Encik Iqbal, dan seorang PTTK namanya Aldiba. Yang ini memang pegawai PTD dan saya haramkan mereka untuk melibatkan diri dalam apa-apa jua kegiatan politik. Yang lain itu mereka adalah pegawai saya, sama seperti Susah Akhbar saya, sama seperti Susah Politik dan sebagainya. Kalau kita nak debat hal ini sampai besok pun kita tak selesai. Tetapi yang paling utama ialah kita hendak meningkatkan kerja-kerja diplomasi kebudayaan. Memang sudah ada. Pegawai Motek ada di beberapa di beberapa buah negara, namun istilah atashe kebudayaan ini kita harus lihat kembali supaya tugasannya itu meliputi maksud kebudayaan yang luas, dari falsafah kepada sejarah, kepada warisan, kepada pendidikan dan seni budaya. Dan seni budaya bukan hanya dengan izin performing arts, tetapi keseluruhan maksud seni budaya itu. Saya bagi sebagai contoh, sebagai Menteri Luar, saya sering bertemu dengan diplomat asing, terutamanya dari Amerika Utara dan Eropah, yang fasih berbahasa Melayu Indonesia, bukan berbahasa Melayu Malaysia. Saya jangkakan yang mereka ini pergi ke Indonesia untuk belajar bahasa Melayu Indonesia. Tetapi rupa-rupanya dia belajar di negara mereka. Kerana Indonesia ada program bahasa Indonesia yang sudah dijalankan sebagai contohnya di 30 buah negara sehingga tahun lalu, dan sehingga tahun 2024 mereka akan berada di 53 negara. Jadi istilah atashe kebudayaan yang bermaksud, yang termasuk makna bahasa kesusasteraan, bagaimana kita menghubungkan penerbit-penerbit tempatan dengan penerbit-penerbit antarabangsa. Mungkin ada yang bertanya, dia kata ini memang sudah dilaksanakan. Saya kata memang betul ia telah dilaksanakan. Tetapi merapati penggiat seni budaya di luar negara, merapati penerbit-penerbit di luar negara, merapati institusi-institusi ini memerlukan kerja sepenuh masa yang sebahagiannya sudah mula dilakukan oleh Kementerian Luar, tapi harus diperkasa dan kami harus koordinasi lebih dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian KKMM, Motek, termasuk KPT dan sebagainya. Soalan saya tadi, maaf. Sekejap. Saya kena tawarkan sebelah sini dulu soalan tambahan nombor 2. Soalan saya tentang term of reference. Kalau tak ada? Term of reference tadi. Term of reference untuk dua orang. Menteri belum jawab tadi. Term of reference, TOR. YB, boleh jawab sekali dengan soalan ni, Yang Mohamad balik pulau. Ya, ada boleh. tambahan kedua. Okey, terima kasih Yang di-Pertua. Saya meneliti jawapan daripada Menteri tadi. Kalau setahu saya, kita tidak ada cultural attaché di embassy ataupun kedutaan-kedutaan Malaysia di luar. Kita ada immigration attaché, kita ada defence attaché, but cultural attaché are apparently missing. Dengan izin di kedutaan-kedutaan asing. Dan saya juga ingin bawa pandangan beberapa penggiat daripada seni budaya. Mereka rasa terkilan dan tidak puas hati kerana yang dilantik itu ialah bukan daripada kalangan orang sektor budaya. Dilantik itu daripada perfilman dan sebagainya, tapi bukan daripada sektor budaya. Itu yang soalan saya, Tuan. Terima kasih. Kalau boleh jawab sekali dengan Yang Mohamad Lemah Pantai tadi. Ya, Tuan Yang di-Pertua, saya dah katakan tadi, saya ada 2 orang pegawai di pejabat saya. Ini memang pegawai tabir diplomat dan memang mereka tak terlibat langsung dengan politik. Yang lain-lain ini terserah kepada budi bicara mereka. Jadi saya tidak boleh menghalang mereka sekiranya mereka ingin menghadiri aktiviti-aktiviti politik. Sama macam saya kata, susah politik, susah akhbar dan sebagainya. Saya tadi tidak menyanggah terus
istilah atashe kebudayaan. Sebab itu saya kata istilah atashe kebudayaan itu harus dilihat dengan kemas apa yang dimaksudkan, apakah bidang tugasan yang harus dilaksanakan. Dan apabila kita melihat soal-soal yang berkaitan dengan kebudayaan, dengan seni budaya, kita harus melihatnya dari segi gambaran yang besar, bahawa kita melibatkan semua pihak. Saya nak sebutkan bahawa apa yang saya lakukan ini bukanlah bermula daripada kosong. Kita harus memberi terima kasih kepada kedua-dua kementerian yang lain itu, MOTEK dan KKMM, yang sudah adakan libat urus sejak zaman berzaman dengan semua penggiat seni. Dan dalam kerja-kerja kita di kementerian luar, kita juga melibatkan beberapa tokoh yang mewakili pelbagai sektor dan bidang. 2 orang yang telah bersetuju misalnya untuk menjadi penasihat ialah Profesor Awang Sarian, ahli bahasa, Saudara Edin Khoo, seorang yang banyak menganjurkan kegiatan-kegiatan seni pentas tradisional Melayu, khususnya dari Kelantan, ke peringkat antarabangsa. Dan saya berbincang dengan seorang sastrawan negara, beliau umumnya bersetuju, tapi tak manis saya sebut nama sebelum beliau secara rasmi mengatakan persetujuannya. Dan juga dengan beberapa tokoh yang lain dalam bidang animasi, dalam bidang muzik dan sebagainya. 2 orang yang saya lantik ini sebagai petugas. Memang mereka tidak mewakili semua bidang, tetapi mereka sebagai petugas untuk memulakan secara kecil-kecilan dalam suasana Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai bajet untuk bermula dengan terlalu cepat dan terlalu besar. Terima kasih. Terima kasih. Akhir sekali, saya